Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung balik kitab kita Nurul Yakin mengenai sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada minggu yang lalu kita ada menceritakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat tahu adanya rombongan daripada Mekah ke negara Syam. Maka Nabi memberitahu kepada sahabat, keluarlah kamu, kita menyekat rombongan ini agar kamu semua ini akan mendapat harta ghanimah. Lalu para sahabat bila mendengar macam itu, mereka mencubalah bersama-sama dengan Nabi untuk menyekat rombongan ini, yang mana mereka ini membawa barang-barang daripada Mekah kepada Syam. Adalah dikatakan bahawa kenapa Nabi ingin menyekat rombongan tadi. Ada mengatakan bahawa orang-orang Mekah telah merampas harta-harta orang Islam sebelum daripada orang Islam itu berhijrah ke kota Madinah, dan orang Islam yang berhijrah ke kota Madinah meninggalkan harta benda mereka. Lalu harta benda mereka yang dirampas ini diambil oleh orang-orang musyrik Mekah, lalu dibawa dijadikan barang dagangan. Itu di antaranya. Akhirnya Nabi mengatakan bahawa keluarlah kamu, semoga Allah Ta'ala mengurniakan kepada kamu harta ghanimah. Maka sahabat menyahut seruan tadi, tetapi tidaklah bersungguh-sungguh, kerana mereka tidak menyangka hanya Nabi mengajak menyekat sahaja, mungkin tidak berlaku peperangan. Kalau ada barangnya diambil, mungkin hak orang mungkin begitu. Maka sahabat tidak berfikir bahawa akan berlaku peperangan. Maka ada yang bersama-sama dengan Nabi dalam keadaan bersungguh-sungguh, ada yang tidak bersungguh. Mana-mana maknanya ada peluang, dia pun pergilah bersama Nabi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada malam yang ketiga di bulan Ramadan. Bila Rasulullah keluar daripada kota Madinah, maka siapakah yang akan menggantikan Rasulullah yang sentiasa berada di Madinah? Yakni siapakah yang menggantikan Rasulullah menjadi imam? Maka Rasulullah menggantikan Abdullah ibnu Ummi Maktum. Beliau ini adalah seorang orang tua yang buta, dan dia masuk Islam ketika berlaku di kota Mekah. Nabi beri dakwah kepada orang musyrik Mekah, dan Nabi bermasam muka kerana dia datang ketika itu sedangkan Nabi sedang berdakwah dengan pembesar musyrik Mekah. Lalu Allah Ta'ala menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan diturunkan ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka ila al-akhir. Maka dikatakan bahawa Allah Ta'ala berkata, ya Muhammad, kamu ini berpaling dan bermasam muka ketika datang seorang lelaki yang tua, dan dia datang itu ingin menyucikan dirinya kepada Allah ataupun ingin menganut agama Islam. Dia memberitahu, ya Muhammad, alimni bima allamakallah, wahai Muhammad, ajarkan aku apa yang Allah Ta'ala ajar kepada kamu. Maka inilah Abdullah ibnu Ummi Maktum yang dikatakan bahawa akhirnya dia mati dalam peperangan Al-Qadasiyah, yang mana dia ini wafat masa itu dia sudah tua dan dia memang buta. Biasanya orang buta tidak diambil sama berperang. Tetapi ketika mana Sayyidina Umar Al-Khattab diberitahu oleh Abdullah ibnu Ummi Maktum, Abdullah mengatakan bahawa saya ini mahu pergi berperang. Kata Sayyidina Umar, kamu buta, kamu tua dan buta, macam mana mahu pergi berperang? Katanya Abdullah ibnu Ummi Maktum bahawa Rasulullah ada mendoakan aku, dengan mendoakan aku ini mati syahid bersama-sama dengan orang Islam yang memperjuangkan agama Allah. Akhirnya Sayyidina Umar benarkan dan dia wafat dalam perang Qadasiyah. Lalu dikatakan bahawa seramai 313 orang berangkat bersama-sama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Ansar, orang asal Madinah lebih kurang 240 orang. 240 orang, orang dari Muhajirin lebih kurang dalam 73. Maka semuanya sekali adalah 313 orang. Dan bayangkanlah 313 orang itu hanya 2 ekor kuda sahaja. 2 ekor kuda dan 70 ekor unta yang menjadi tunggangan mereka.
dengan bilangan kuda 2 ekor dengan unta 70 itu, maka sahabat tak fikir berlaku perang. Dalam keadaan macam itu, Nabi melantik Mus'ab ibn Umair yang memegang panji, maknanya mengetuai di samping, menerima arahan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun keluar. Ketika Nabi keluar ingin menyekat rombongan ini, yang rombongan ini sebenarnya dia dah terlepas, maka ahli balik tu Nabi nak tahan. Maka Abu Sufyan ibnu Harbi mendapat tahu, katanya ada seorang yang musafir melihat rombongan Nabi, kemudian memberitahu Abu Sufyan, itu Muhammad, rombongan Muhammad datang mau menyekat kamu. Maka Abu Sufyan pun merasa takut. Lalu dia pun katanya diupah seorang penunggang untuk pergi ke Mekah dengan kuda yang laju dan memberitahu orang Mekah agar diberinya bantuan. Maka dalam keadaan macam itu, orang-orang Mekah bila dapat tahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah keluar bersama sahabat ingin menyekat rombongan mereka, maka ketika itu mereka telah buat kerahan. Semua orang-orang Mekah yang ada kekuatan, yang ada kemampuan hendaklah keluar, maknanya memerangi Muhammad dan para sahabatnya. Dalam keadaan macam itu, terutama pembesar musyrikin Mekah kena keluar. Pemimpin mereka kena keluar. Bila pemimpin mereka kena keluar, di antaranya yang merasa takut adalah Abu Lahab. Abu Lahab ni dia rasa takut, rasa tak nak pergi. Maka dalam keadaan macam itu, dia ganti Al-As ibn Hisham Al-Mughirah, ganti tempat dia. Maknanya, dan dia tidak pergi dalam perang tadi. Maka Umayyah bin Khalaf bila dia ini adalah orang yang menyesal Sayyidina Bilal ibn Rabah. Jadi dalam keadaan macam itu, bila dikerah, Umayyah bin Khalaf pun rasa serba salah. Sudah pasti orang-orang Madinah, iaitu sahabat Muhammad dan sahabat, akan memusuhi dia, sebab dia adalah orang yang kuat menentang Muhammad dan dia menyesal Bilal ibn Rabah, dan sudah pasti Bilal ibn Rabah akan menuntut bela. Maka Umayyah bin Khalaf mahu mengundur diri, berasa takut saja. Sebab apa dia takut? Kerana ada kisah Sa'ad ibn Mu'az. Sa'ad ibn Mu'az satu ketika mengerjakan umrah. Maka dikatakan bahawa Sa'ad ibn Mu'az mengatakan kepada Umayyah, kamu satu hari nanti akan dibunuh. Rasulullah memberitahu bahawa nanti akan ada rombongan kumpulan kami ini akan membunuh kamu semua. Termasuk siapa? Termasuk Umayyah bin Khalaf. Jadi dia dalam keadaan macam itu, dia teringat dulu Sa'ad bin Mu'az pernah berkata, kamu nanti akan dibunuh oleh Muhammad ni, oleh kumpulan ini. Jadi dia pun merasa takut. Kalau macam itu tak jadilah pergi. Masa ketika orang itu kata kamu Muawiyah akan dibunuh, siapa beritahu? Muhammad beritahu. Dia sudah tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang tidak pernah bercakap bohong. Sama ada benda itu sudah berlaku ataupun akan berlaku, itu benar. Jadi Umayyah bin Khalaf rasa takut. Bila rasa takut, dia bersumpah, kalau macam itu aku bersumpah tidak mau keluar daripada Mekah, kata dia. Tetapi bila sahaja orang-orang Mekah keluar belaka, ni Muhammad mau menyerang rombongan kita, maka keluar, semua kena keluar. Awal Abu Lahab, aku ganti orang lain, Al-As ibn Hisham Al-Mughirah ganti. Yang lain pula, aku nak undur diri, rasa takut. Bila dapat tahu ada pemimpin, maka yang marahnya Abu Lahab, Abu Jahal marah. Abu Jahal juga marah dan dikatakan, kamu ini pengecut, takkan membiarkan Muhammad itu menyerang rombongan kita. Akhirnya dalam keadaan macam itu, tak apalah kalau macam itu Umayyah pun pergi setelah dimarah, dicela dan juga dicabar oleh Abu Jahal terhadap Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ambil keputusan, tak apa, saya pergi berperang juga. Dalam hati dia niat dah, dia bercadang akan satu hari sampai nanti dia nak lari ke medan perang. Namun demikian, berlaku apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Maka akhirnya Umayyah bin Khalaf wafat, mati dibunuh dalam perang Badar. Disebabkan apa yang berlaku, para pembesar Quraisy bersepakat untuk keluar menghadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pembesar-pembesar lain macam mana mesyuarat ini? Dia kata, kalau macam ini kita kena lawan Muhammad, kita tentang, kita kerah orang-orang. Maka kerah orang ini dalam keadaan takut, rasa takut dan rasa malas, tidak mau pergi dan seumpamanya.
Maka Allah Ta'ala telah memberi kelebihan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, jawami'ul kalim, yakni perkataan Nabi ini ringkas tapi isinya padat ataupun ilmunya luas. Maknanya maksudnya luas. Yang kedua, Allah Ta'ala beri Muhammad dan para sahabat kalau berperang boleh harta ghanimah. Sedangkan Nabi terdahulu, umat terdahulu tak boleh harta ghanimah. Nabi Musa dapat harta, diletak di satu tempat, berdoa, Allah Ta'ala datangkan api, maka api itu menyambar harta. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat kalau berperang menang boleh harta ghanimah. Ini Allah Ta'ala beri. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh sujud sembahyang di mana-mana sahaja, dan umat terdahulu pada tempat yang tertentu saja. Dan di antaranya Allah Ta'ala beri kepada kelebihan Rasulullah ini, pihak musuh merasa takut dengan Rasulullah. Ada mengatakan bahawa 40 hari tak boleh tidur, tak boleh makan. Boleh makan tapi tak selera, boleh tidur tapi tak jenera. Maknanya susah hatinya macam mana ni. Aku ni ikut hati ni, kalau pilihan nak pergi tak pergi, babak tak pergi, gitu gambaran. Memang tak nak pergi, tapi oleh kerana dikerah, wahai pembesar-pembesar Mekah yang utamanya, kamu dikhendaki keluar menentang Muhammad. Wahai penduduk Mekah, hendaklah keluar beramai-ramai menentang Muhammad. Mereka buat kerahan supaya keluar untuk menentang Muhammad dan para sahabatnya. Nabi tak tahu orang-orang Mekah bersungguh begitu. Nabi hantar 313 orang sekalian nak sekat rombongan tu saja. Tidak ada niat untuk berperang. Kalau diambil harta orang Islam, dia rampas. Itu saja. Tapi berperang takkanlah dengan 2 ekor kuda saja, 70 ekor unta ni, maknanya bukan niat nak berperang. Dan sahabat-sahabat yang di Madinah itu ramai yang tak pergi, yang boleh berperang. Sahabat mereka itu tanya, dan Muhammad ini, Rasulullah mengajak kami untuk tujuan perang. Bukan tujuan perang, hanya menyekat rombongan sahaja. Menyekat rombongan sahaja. Mereka pergilah. Yang ada kenderaan itu pergi. Kenderaan itu pun bergilir-gilir. Yang ni naik, yang ni jalan kaki. Lepas tu ni pula letih, ni naik pula ni jalan kaki. Bergilir-gilir. 313 dengan 70 ekor unta, mana boleh naik dah ke atas tu? Maknanya bergilir-gilir sahaja. Lalu dalam keadaan macam itu, Allah Ta'ala memberitahu kisah ketika mana mereka merasa takut dalam hati untuk berperang dengan Muhammad dan sahabat. Syaitan bisikkan dalam hati, tak apa, Muhammad itu bukanlah kumpulan yang kuat, kamu punya kelengkapan itu hebat. Muhammad itu tentunya tidak ramai, sedikit saja kamu dapat mengalahkannya. Syaitan masukkan di dalam hati orang-orang kafir agar ia ini pergi berperang memerangi orang-orang Islam. Kemudian untuk naikkan semangatnya, maka didatangkan penyanyi-penyanyi perempuan dan minuman-minuman Arab untuk mereka itu berseronok-seronok, bergembira sebelum berlaku peperangan. Orang Islam munajat kepada Allah. Orang Islam bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pembesar-pembesar musyrikin Mekah dan orang-orang ada harta yang kalau pergi berperang kena serahkan harta dia, bawa sama perang. Kerana apa? Kerana bimbang kalau tidak bawa harta, mereka lari di medan perang. Itu saja. Mereka perjuangan mereka untuk balas dendam saja, ataupun kerana sifat benci, dendam, hasad kepada Muhammad. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat membawa risalah Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala berfirman, wa idzayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nas wa inni jarul lakum. Katanya, ingatlah ketika syaitan memperhiaskan kepada mereka perbuatan mereka yang salah itu dilihatnya benar. Kamu ini benar memperjuangkan Kaabah. Jadi syaitan memperhiaskan serta menghasut mereka, berkata, pada hari ini tidak ada sesiapa pun daripada umat manusia dapat mengalahkan kamu. Syaitan sudah bisikkan, kamu menang, jangan bimbang. Muhammad itu tidak kuat, pergi lawan, bunuh orang Islam. Maka syaitan ini membisik-bisikkan. Lalu dikatakan bahawa sesungguhnya aku pelindung dan penolong kamu. Lalu syaitan kata, tak apa, kalau mu berperang dengan Muhammad, syaitan akan bantu. Itu dia nak pergi perang. Hati takut gerun, tapi berperang. Tindakan syaitan ini telah diumpamakan oleh Allah yang menjadi pengajaran kepada mereka yang berakal. Kama sali syaitani iz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbul alamin.
sikap mereka sama seperti syaitan ketika berkata kepada manusia, kufurlah kamu. Maka tak kala manusia itu kufur, lalu dia berkata, aku berlepas diri kepada kamu sebab aku takut pada Allah. Sebab itu bila berlaku perang, syaitan lari, malaikat yang membantu tentera Islam. Maka macam mana mereka jadi berperang? Kok dalam hati mereka takut? Syaitan yang membisik-bisikkan supaya mereka pergi berperang. Kerana syaitan mahu umat ataupun Muhammad dan pengikutnya dibunuh. Lalu dikatakan mereka pun pergi. Bila pergi akan berlaku peperangan. Bila berlaku peperangan, Allah Ta'ala beritahu kepada Rasulullah apa yang berlaku. Kenapa mereka sanggup berperang? Kerana syaitan yang menghasutnya. Falamma tara'atil fi'atani naqasa ala aqibayh wa qala inni bari'un minkum inni ara ma la tarawna inni akhafullah wallahu syadidul iqab. Maka apabila kedua-dua pihak saling berdepan, saling bertempur di antara satu sama lain, syaitan yang berundur ke belakang. Syaitan yang berundur ke belakang sambil berkata, aku berlepas diri daripada kamu kerana aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihatnya. Sesungguhnya aku takut kepada Allah dan sangat berat azab seksa Allah. Syaitan lari, tidak membantu orang kafir setelah mereka menghasut supaya berperang dengan orang Islam. Dan ramai mana mereka, bilangan musyrikin Mekah dikatakan lebih kurang dalam 950 orang, ataupun riwayat mengatakan lebih kurang dalam 1000 orang. Dan mereka membawa 100 ekor kuda. Bukan dua, orang tentera Islam dua, orang kafir 100 ekor kuda. Dan unta sebanyak 700 ekor unta. 700 ekor unta ini bukan sebagai tunggangan saja, bahkan mereka makan satu hari 6 ekor ataupun 5 ataupun 6 ekor disembelih. Sebab tu Nabi tanya, ramai mana? Tak tahu ramai. Dah sehari berapa ekor sembelih? Lebih kurang dalam 6 ekor. Kalau 6 ekor lebih kurang dalam 1000 orang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentera sahabat tahu, ya, kami tak sangka mari perang. Mana sana 1000 orang. Nabi kata macam mana? Siapa nak balik, siapa nak bersama, bersama. Ini akan diceritakan nanti. Lalu dalam keadaan macam itu, Rasulullah sedikit pun tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh musyrikin. Tujuan baginda sallallahu alaihi wasallam hanya untuk menghalang rombongan dagangan sahaja. Itu pun kalau ada mana barang-barang Islam yang dirampas, mungkin Rasulullah akan ambil. Tapi adakah Rasulullah memang awal-awal niat untuk berperang? Tidak. Sebab itu masa kerahan Nabi 313, Nabi tidak menyebut kita datang untuk bertempur, tidak. Nabi hanya mengajak mereka itu mengikuti Rasulullah untuk menyekat rombongan sahaja. Maka Nabi pun keluar bersama dengan rombongan tadi untuk menghalang, dan baginda berkhemah di Buyut As-Saqaya di luar kota Madinah. Baginda memeriksa tentera, dengan itu baginda telah menghantar mereka yang tidak mampu berperang ke Madinah. Tapi Nabi tahu dah. Nabi tengok orang-orang yang tak berapa saja, Nabi kata kamu boleh pulang ke Madinah. Ini bukan dia nak balik, tapi Nabi yang suruh balik, pulang. Nabi pilih-pilih maknanya orang-orang yang ada kemampuan saja. Kemudian baginda menghantar 2 orang pengintip untuk mendapatkan berita tentang pergerakan rombongan dagangan tadi. Nabi hantar 2 orang, tengok bagaimana, apakah tindakan-tindakan musuh. Apabila sampai di Rauha, Rasulullah SAW mendapat berita tentang perjalanan tentera Quraisy untuk mempertahankan rombongan dagangan mereka. Nabi berjalan sampai dengan Rauha. Rauha ni lebih kurang dikatakan 30 ataupun 40 batu daripada barat daya Madinah. Maka sampai di tempat itu, datang orang-orang beritahu yang Rasulullah nak sekat rombongan dagangan tu. Bukan itu saja datang, ada rombongan perang daripada Madinah, pasukan tentera daripada Mekah nak datang. Oh, Nabi nak menyekat rombongan dagangan saja. Kalau rombongan dagangan, mereka bukannya bawa senjata-senjata dan seumpamanya, tetapi ada satu lagi rombongan daripada Mekah. Mereka itu yang dikerah oleh Abu Jahal. Mereka itulah pasukan-pasukan tentera. Lalu Nabi dapat tahu. Kedua-dua pengintip memberitahu baginda Rasulullah SAW bahawa rombongan dagang akan sampai di Badar, tak besok atau lusa.
Kalau dia berhenti tengah jalan, lusa. Kalau dia tak berhenti, besok akan sampai. Nabi beritahu kepada para sahabat, kalau begitu kita bertemu dengan dua, satu rombongan dagangan dan satu juga pasukan perang ataupun tentera musyrikin Mekah. Lalu dalam keadaan macam itu, antara dua ni sama ada kita akan berjumpa dua. Kalau berjumpa dengan orang-orang rombongan dagangan boleh tahan lagi, tapi yang dibimbangi takut berjumpa dengan pasukan tentera tadi. Lalu dalam keadaan macam tu Nabi beritahu, wahai sahabat sekalian, bahawa sesungguhnya Mekah telah minta bantuan. Rombongan ini telah minta bantuan daripada Mekah, dan Mekah menghantar pasukan tenteranya. Jadi kamu akan bertemu dengan dua pasukan, satu pasukan rombongan dagangan, satu kumpulan rombongan dagangan, dan satu kumpulan tentera yang kamu akan berjumpa. Ketika itu sahabat kata, lah kenapa Rasulullah tak beritahu awal-awal? Maknanya kami datang ya Rasulullah bukan untuk berperang. Dalam keadaan macam itu, lalu Allah Ta'ala turunkan ayat wa idh ya'idukumullahu ihda ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra zati syauqah takunu lakum. Lalu dikatakan, ingatlah ketika Allah Ta'ala menjanjikan kepada kamu salah satu daripada dua angkatan, satu pasukan rombongan perdagangan dan satu lagi pasukan tentera untuk kamu, sedang kamu kiranya bukan angkatan perang. Kamu ni bukan pasukan perang, hanya sekadar pergi nak sekat itu je. Yang mempunyai kekuatan itu yang dijadikan untuk kamu menghadapinya. Kamu bukan pasukan perang yang pergi untuk berperang, hanya sekadar itu yang ada, yang mana kamu terpaksa menghadapi tentera musyrikin Mekah. Sahabat pun dah mula dah macam mana ni. Mereka dah, kita tak sangka pergi perang ni, kita sangka rombongan saja. Rupanya orang Mekah macam ni. Jadi dia mengharapkan agar Rasulullah meminta pasukan daripada Madinah sampai ke sini. Maknanya, dan Nabi ingin melihat pasukan Nabi ini adakah mau bersama Nabi ataupun mereka itu balik. Ataupun mereka balik, nak tinggal berapa orang yang nak tinggal. Lalu dalam keadaan mereka sama-sama bercakap-cakap, ada duk fikir macam mana kita nak balik dah. Kita mari bukan nak berperang. Angkatan senjata kita pun tidak sebagaimana orang-orang Mekah. Kita nak terus di sini. Lalu Nabi memanggil semua sahabat. Nabi beritahu, ingat, kemungkinan besar bila kita sampai di Badar besok ataupun lusa mereka sampai, maka kalau datang pasukan tentera tadi akan berlaku peperangan. Kita bukan bertemu dengan pasukan yang membawa barang dagangan sahaja, bahkan kita juga akan bertemu dengan pasukan tentera yang mereka datang itu dengan membawa kelengkapan-kelengkapan untuk peperangan. Sekarang ini Rasulullah ingin bertanya kepada sahabat, adakah kamu ini mahu bersama dengan Rasulullah ataupun ada di kalangan kamu yang ingin pulang? Kalau sesiapa yang ingin pulang, maka tidak dihalang. Tidak dihalang siapa yang ingin pulang. Dan sesiapa yang mahu bersama dengan kami, dengan Rasulullah, itu terserah. Maka dalam keadaan macam itu, Miqdad ibnu Aswad berkata, wahai Rasulullah, dia jadi wakil ramai, wahai Rasulullah, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu. Demi Allah, kami tidak akan berkata sebagaimana Bani Israel berkata kepada Nabi Musa. Apa yang mereka kata? Pergilah kamu ke Tuhan kamu. Katanya Bani Israel kepada Nabi Musa, pergilah kamu kepada Tuhan kamu dan berperanglah kamu. Kami nak balik rumah, nak tengok saja apa yang berlaku. Maknanya kata Miqdad, tidak sekali-kali kami mengatakan demikian. Bahkan kami tetap berkata, pergilah kamu dengan Tuhan kamu wahai Muhammad, berperang. Sesungguhnya kami akan berperang bersama-sama dengan kamu. Demi Allah, sekiranya kamu membawa kami ke Bir Al-Ghilmat, iaitu di negara Yaman, maka nascaya kami akan pergi bersama-sama kamu sehingga sampai ke tempat tersebut. Dan dengan itu baginda sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan. Miqdad ibnu Aswad ini bersemangat.
Ketika itu sahabat sudah rasa hati dia rasa berkecamuk dah. Ketika itu datang mereka dah bangun, ya Rasulullah, buatlah apa yang kamu buat. Demi Allah kami tak akan kata sebagaimana Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, pergilah kamu kepada Tuhan kamu, berperanglah kamu, kami mau balik dan kami mau menunggu saja. Bahkan kami akan mengatakan, ya Muhammad, keluarlah kamu berperang kepada jalan Tuhan kamu, kami akan bersama-sama dengan kamu. Kalau kamu bawa kami ke satu tempat di Bir Al-Rimat, iaitu di negara Yaman, maka kami pun akan pergi ke sana. Walau bagaimanapun kami akan bersama dengan Rasulullah. Itu gambarannya. Maka bila dengar macam itu tersenyum Nabi mendoakan kebaikan. Lalu selepas itu Rasulullah berkata, bagaimana pada kamu semua, cuba kamu beri pandangan. Itu orang-orang Mekah beritahu bagaimana orang Ansar. Lalu dalam keadaan macam itu, orang Madinah teringat dulu masa kami di Aqabah yang pertama, masa kami pergi ke Madinah, ke Mekah dahulu, masa Nabi duduk di Mekah, kami telah berjanji dengan Rasulullah. Rasulullah pernah tanya, kalau apa-apa berlaku kepada saya, adakah kamu melindungi kami, melindungi saya? Kata Rasulullah. Orang Madinah kata, ya Rasulullah, kami akan lindungi kamu sebagaimana kami lindungi anak isteri kami, bahkan lebih daripada itu. Kami akan menjaga kamu, kami akan melindungi kamu. Maka orang Madinah dia ungkit balik, dulu kami telah bai'ah denganmu ya Rasulullah, kami bai'ah denganmu, kami berjanji kami akan bersama dengan kamu. Maka hari ini kami nak tunaikan janji, wahai Muhammad, kamu pergilah berperang, kami juga tetap akan bersama kamu. Ini orang-orang Madinah. Maka dikatakan bahawa, wahai Rasulullah, kami tidak dipertanggungjawabkan untuk melindungi kamu sehingga kamu sampai negeri kami. Ya, masa kamu duduk Mekah, kami tak bertanggungjawab lagi, kami tak disuruh lagi. Tapi bila kamu sudah sampai ke negeri kami akan mempertahankan kamu sebagaimana kami tahan anak-anak dan isteri kami, bahkan lebih daripada itu. Sa'ad ibn Mu'az, ketua kabilah Aus, berkata, seolah-olah kamu mahukan kami mengemukakan pendirian. Ada satu kumpulan kabilah Aus diam saja. Kata Rasulullah pun tengok. Lalu Rasulullah berkata, ya Sa'ad, Sa'ad beritahu pada Rasulullah, kamu mau tahu pendirian kami? Rasulullah kata, ya, sesungguhnya kami telah beriman kepada kamu, kami membenarkan apa yang kamu bawa, kami ini akan memberikan janji-janji kami kepada kamu semua, kepada kamu. Oleh itu buatlah apa-apa yang Allah Ta'ala hendak kepada kamu, dan Allah Ta'ala utuskan kamu di atas kebenaran. Walaupun kamu bawa kami harung dalam laut pun, kami pun harung dalam laut. Dan kalau kami terpaksa menghadapi musuh, kami akan menghadapi musuh. Maka kamu akan tengok ya Rasulullah, kami kabilah Aus ini pula, sesungguhnya kami tidak akan berundur sehingga Allah Ta'ala lihatkan kepada kamu ya Rasulullah bagaimana kami ini menyenangkan hati kamu dalam peperangan ini. Berangkatlah, siru ala barakatillah, bergeraklah atas keberkatan Allah Ta'ala. Habis kabilah Aus, orang Ansar, orang Mekah dah kata semua gitu, bermakna tak ada seorang nak balik Madinah. Biarlah, tak ada bawa senjata ke apa-apa, demi Allah dan Rasul pergi perang. Maknanya ini sahabat Nabi, mereka sanggup. Akhirnya Rasulullah pun merasa gembira, senyum hati, gembira hati. Lalu Rasulullah memberitahu, beginilah, bergembiralah kamu, sesungguhnya aku telah melihat bahawa mereka di tempat Badar itu tempat kematian mereka. Tempat Badar itu tempat kematian mereka. Dan sesungguhnya apabila kita sudah sampai ke sini, kita tidak akan berundur, bermakna kita tidak dapat elok daripada peperangan. Maknanya macam orang duduk di Yaman, kalau dia tak balik, kapal terbang sudah kena bom airport, lepas tu tak boleh nak lari mana-mana. Kalau datang musuh, memang kena menghadapi peperangan. Maknanya, maka Rasulullah mengatakan, kita tak akan pusing balik dah, dan kita akan menghadapi. Oleh kerana kamu dah berbaiat, dah berjanji, bermakna tidak dapat tidak, kena menghadapi kemungkinan akan berlaku peperangan. Lalu dalam keadaan macam itu, Abu Sufyan telah mengetahui bahawa tentera Islam ini keluar untuk menahan rombongan mereka
Dan akhirnya dalam keadaan macam itu, tentera Muhammad sahabat Nabi ini tidak berpatah balik, akan berlaku pertembungan. Lalu Abu Sufyan ini rombongan dagangan. Dia tak mau jumpa dengan Muhammad ni. Dia takut kalau macam tu kena lalu ikut jalan patah lah. Dia pusing untuk jalan pantai. Supaya apa? Supaya selamat. Lalu dia menghantar utusan untuk memberitahu orang Quraisy bahawa dia telah selamat. Dia lalu ikut jalan pantai. Kemudian tak bertemulah Nabi dengan pasukan perdagangan tadi. Lalu dalam keadaan tu selamat dah. Katanya Muhammad mungkin tak sampai dah, tak kejar dah kita. Hantar orang beritahu orang Mekah kita selamat, maka tidak payah lagi. Maknanya pasukan tentera, dan kalau boleh jangan berperang. Ini Abu Sufyan sendiri tidak mau berperang. Jadi Abu Sufyan ni ketua daripada rombongan perdagangan. Abu Jahal ketua daripada pasukan tentera. Jadi Abu Jahal dah bergerak dah nak pergi ke Badar. Yang ni dah pergi lalu jalan lain. Jadi jalan lain Nabi nak kejar pasukan ni. Kamu kejar pasukan perang. Pasukan ni dah terlepas, selamat dah. Bila selamat diberitahu Abu Jahal, kami sudah selamat, cukup, tak payah pergi berperang. Abu Jahal dapat macam tu, dia memberitahu kita tidak akan pulang. Walau macam mana kita tidak akan pulang, kita akan pergi juga besok sampai ke Badar, jumpa Muhammad, perang-peranglah. Abu Jahal, Abu Sufyan suruh balik. Abu Jahal nak pergi berperang. Dan kita akan berkampung di situ selama 3 hari. Ketika itu kita akan menyebelah binatang. Abu Jahal beritahu kita walau macam mana pun kita akan terus pergi berperang. Dapat laporan daripada Abu Sufyan. Lalu orang kata pada Abu Jahal, wahai Abu Hakam. Orang tak panggil Abu Jahal apa-apa, dia panggil Abu Hakam. Abu Hakam ni bapak bijak sana. Nabi dengan para sahabat panggil Abu Jahal, bapak jahil. Dia wahai Abu Hakam. Sekarang ini kita telah dapat tahu bahawa rombongan Abu Sufyan telah selamat. Apa kata kalau kita balik? Abu Jahal kata mana boleh balik, kita sudah pergi berjalan. Kita sudah pergi nak menghadapi Muhammad. Sekarang ini walau bagaimanapun kita tak akan mundur ke belakang, dan kita akan terus pergi ke medan Badar. Pergi ke Badar, dan di sana kita akan berkampung selama 3 hari. Selama 3 hari kita akan sembelih binatang, kita akan makan, kita akan minum arak, dan kita akan dikata mendengar dendangan Arab dan seumpamanya, kata Abu Jahal. Jadi dalam keadaan macam tu, bila Abu Jahal kata macam tu, pokok dia tak berani kata benda lah. Dia pergi berperang juga. Semua pasukan musyrikin Mekah rasa takut dalam hati, tetapi dia pergi juga kerana syaitan telah menggoda mereka agar pergi dan meyakinkan mereka bahawa mereka itu berada di pihak yang benar. Maka Al-Aqnas Ibnu Syari' As-Saqafi berkata kepada Bani Zurah, pulanglah wahai kaum, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menyelamatkan harta benda kamu. Dengan itu mereka pun pulang. Jadi seramai-ramai mereka ada yang pergi sama dengan Abu Jahal, di antaranya daripada Bani Zuhrah. Jadi Bani Zuhrah kata kami datang ini nak menyelamatkan pasukan rombongan tadi, rombongan perdagangan, dan rombongan tadi selamat, kami balik. Maka pasukan daripada Bani Zuhrah balik, tidak ada seorang pun, semua balik belakang. Abu Jahal tengok balik. Abu Jahal marah, ni saya pengecut, kata Abu Jahal. Marah. Dia tetap juga pergi walau macam mana pun. Maka tentera Quraisy meneruskan kemarahan hingga sampai ke lembah Badar. Mereka berkemah di kawasan yang menghadap di kota Madinah, dan kawasan tadi bertanah lembut, maknanya ada air. Nak kabur, dia duduk kawasan yang ada air. Tentera muslimin pula apabila mereka menghampiri kawasan Badar, Rasulullah SAW menghantar Ali bin Abi Talib dan Zubair bin Awam radhiyallahu anhuma untuk mencari maklumat. Ali bin Abi Talib ini seorang pemuda yang lincah, yang mahir bermain kuda, dan juga seorang yang sangat berani. Masih budak lagi, masih dia kecil pun dia sanggup menggadaikan nyawanya biar Rasulullah tidak mati asal dia mati di atas pembarian Nabi. Maka Nabi suruh Sayyidina Ali bin Abi Talib, Zubair bin Awam pergi tengok, cari maklumat. Mereka pun naik kuda pergi tengok. Nampak daripada jauh mereka bertemu dengan para pemberi minum air, orang-orang Quraisy di kalangan mereka, yang terdapat hamba kepunyaan Bani Hajjaj dan hamba kepunyaan Bani Al-As. Sebenarnya Nabi sudah sampai di medan Badar, itu pun sudah sampai, tapi maknanya tak jumpa lagi, tak melihat lagi pasukan musuh.
sampai ke tempat Badar. Hanya Nabi tengok musuh dia di mana. Nabi pun hantar Ali dengan Zubair bin Awam. Maka dia pun pergi tengok-tengok, ada daripada beberapa maknanya pemuda yang sedang ambil air. Maka Sayyidina Ali dan Zubair bin Awam tangkap dua orang tadi. Tangkap, bawa depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika Nabi tengah sembahyang, jadi masa Nabi tengah sembahyang, sebelum Nabi interview, Sayyidina Ali dengan Zubair bin Awam tanya dulu. Dia pun tanya, "Kamu ni siapa?" "Saya hanya pemberi minum air saja. Orang suruh kami ambil air, kami orang suruhan saja." Sayyidina Ali kata, "Bukan, mu ni orang Abu Sufyan. Bukan orang-orang luar yang diupah, mu ni orang Abu Sufyan." Dia kata, "Tak, kami ni hanya seorang orang upahan saja yang tugas kami suruh ambil air. Kami bukan pasukan Abu Sufyan." Sayyidina Ali kata, "Tak." Lalu Sayyidina Ali pukul dia. Nabi tengah sembahyang. Pukul dia. Lepas tu tanya lagi. Bila dia kena pukul dia Sayyidina Ali pukul, dia mengaku, "Dah biar saya orang Abu Sufyan, saya pasukan tentera Abu Sufyan." Dan mulai Nabi pun habis sembahyang. Nabi habis sembahyang, Nabi pun panggil orang tadi. Nabi marah Sayyidina Ali. Nabi marah pada Sayyidina Ali. Nabi kata, dia memang cakap betul. Dia ini bukan orang Abu Sufyan, dia orang suruhan saja. Bila dia cakap benar, mau pukul dia. Bila benar, mau marah dia. Dia cakap benar dah. Dia ni orang tu je. Lepas tu yang dia kata dia orang Abu Sufyan tu, dia bohong saja, mau pukul dia pula. Dia cakap benar, mu tak percaya. Nabi marah. Nabi marah. Nabi kata, betul, dia orang suruhan saja. Lalu dalam keadaan macam itu, Nabi tanya orang tadi, orang kena tangkap Sayyidina Ali, "Cuba kamu beritahu orang Quraisy kepada aku." Mereka pun kata orang Quraisy itu pasukan Abu Sufyan duduk belakang bukit. Pasal dekat ada kawasan Badar, duduk belakang bukit. Dah berapa ramai dia? Ramai, saya pun tak tahu ramai mana. Dah kalau macam itu nak tanya. Dah dia makan macam mana? Dia makan unta lah, dia sembelih binatang. Okey, baik. Satu hari berapa ekor dia sembelih setiap hari? Lebih kurang kadang-kadang 9 ekor, kadang-kadang 10 ekor. Satu hari dia bawa 700 ekor unta. Satu hari 9 ekor, kadang-kadang 10 ekor. Dengan sembelihan itu Nabi kata kalau macam itu antara 9 ekor dengan 10 ekor lebih kurang dalam 900 ataupun 1000 orang. Maknanya Nabi tanya ikut makan lebih kurang dalam 1000 orang. Lalu dikatakan bahawa dalam keadaan macam itu, sahabat pun dapat tahu, 1000 orang ramai ya. Kita ni 300 lebih dah kita mari bukan nak perang, nak lawan dengan pasukan tentera. 1000 orang, tapi walau bagaimanapun tetap juga pergi. Kalau macam tu tak apa, katanya Rasulullah lepaskan dia. Lalu kemudian tentera Muslim meneruskan kemarahannya sehingga berkemah di lembah yang dekat dengan Madinah. Tapi Nabi berkemah, kawasan tu jauh daripada air, tanah tu kering. Jadi dia sudah datang awal, orang-orang Mekah, musyrikin Mekah sudah datang awal, dia sudah ambil bahagian air, bahagian kawasan air. Nabi pula duduk kawasan dalam keadaan jauh daripada air. Maka dalam jauh pada air pula, orang Islam pun mula dahaga. Air-air ada pun dah habis dah, dahaga. Kemudian ada yang nak buang air dan sebagainya, jadi perlukan air. Ketika itu air dah kurang dah. Ketika air kurang, syaitan bisik pada orang-orang beriman, kalaulah kamu macam ni, maknanya mereka itu kuat, mereka itu air tu. Maka syaitan bisik-bisik kepada sahabat-sahabat Nabi supaya mereka ini jadi lemah. Kemudian diharapkan syaitan pula menyuruh agar orang kafir buat lambat, tak berlaku pertempuran, biar 3 hari, 4 hari, 5 hari. Jadi air orang Islam ni kalau lama habis sampai tak ada air. Dalam keadaan macam ni, jadi Nabi pun merasa, sahabat pun dalam keadaan dahaga, kemudian perlukan air. Macam mana kalau air tidak ada nak melakukan peperangan? Maka Nabi SAW munajat kepada Allah, minta pertolongan Allah. Air dah tak ada, duduk kawasan yang dalam tanah yang kering. Kemudian mereka duduk dalam kawasan tanah yang lembut dan ada air di sana.
maka dari segi air bekalan makanan mereka sudah bagus, sudah baik. Serta tentera Islam kelengkapan pun kurang dan sebagainya, tiba-tiba air pula tak ada. Air pula tak ada. Dan sahabat pula air pula nak guna wak mandi segar pula untuk nak berperang, lepas tu nak wak minum lagi, lepas tu nak basuh tubuh lagi. Maka banyak perlu air. Jadi dari segi dia punya perasaan dia dah jadi lemah dah ketika itu. Lalu Allah Ta'ala yang maha berkuasa dengan berkat Nabi munajat kepada Allah Ta'ala, Nabi berdoa kepada Allah, akhirnya tanah yang keras itu diturunkan air hujan. Bila turun air hujan, Nabi yang bijaksana ini suruh kepada sahabat, sekarang ni Allah Ta'ala telah turunkan hujan, buat kolam. Buat kolam. Maka ketika turun hujan, sahabat ambil batu letak buat kolam. Mereka yang belah sana turun hujan, dia mengharapkan Muhammad lemah dengan para sahabat lemah sebab tidak ada air. Tiba-tiba Allah Ta'ala turun hujan, orang kafir pula lemah. Oh, hujan turun pula, maknanya gagahlah kumpulan Muhammad ini. Mereka pun tak buat apa-apa. Akhirnya apa yang berlaku? Yang berlaku oleh kerana hujan turun, tanah mereka tanah yang lembut, hujan turun pula, jadi kawasan itu berlumpur. Nak bergerak pun payah. Kalau Muhammad serang sekarang ini dengan sahabat, kalah lagi kali ini. Allah Ta'ala menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran, wa yunazzilu alaikum minas samai ma'an liyutahhirakum bih wa yudhhiba ankum rijzasy syaitan wa liyarbita ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Maka Allah Ta'ala menurunkan kepada kamu air hujan. Dengan air hujan tadi menghapuskan segala keraguan yang didatangkan oleh syaitan, dalam waktu yang sama menguatkan kamu dan menetapkan pendirian kamu. Allah Ta'ala juga memperlihatkan sedikit bilangan tentera musuh kepada Rasul. Ramai tapi digambarkan macam sikit. Sahabat ini tak ada rasa dah ramai. Nanti Allah Ta'ala perlihatkan sahabat Nabi dan Rasulullah melihat tentera musuh itu sedikit. Dan orang kafir pula, orang kafir juga melihat tentera Islam itu sedikit. Memang sedikit. Maknanya Allah Ta'ala beri kekuatan kepada orang Islam. Bila benda orang besar, kalau kita nampak kecil, jadi tak takut lah. Maknanya tentera tu ramai, tapi bila nampak sikit jadi tidak takut. Lalu dalam keadaan macam itu Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, idh yurikahumullahu fi manamika qalila walau arakahum kasiran lafashirtum walatanaza'tum fil amr walakinallaha sallam innahu alimun bizat sudur. Wa idh yurikumuhum idh istaqaltum fi a'yunikum qalilan wa yuqallilukum fi a'yunihim liyaqdiyallahu amra kana maf'ula wa ila Allahi turja'ul umur. Maka ingatlah wahai Muhammad, ketika Allah Ta'ala memperlihatkan mereka kepada kamu dalam mimpimu sedikit bilangannya. Maka sedikit bilangan, dan kalaulah dia perlihatkan mereka kepadamu ramai bilangannya, tentulah kamu akan merasa gerun dan tentulah kamu akan berbantah-bantah dalam urusan perang ini. Jadi Nabi dah beritahu dah. Nabi dah beritahu lebih kurang dalam 1000 orang, tetapi Allah Ta'ala beri perasaan nampak sikit, nampak sedikit. Kalau Nabi tunjuk memang ramai pula, nampak kekuatan, jadi takut sahabat jadi gundah gulana dan sebagainya. Maka Allah Ta'ala perlihatkan Nabi ini sedikit saja kumpulan mereka. Dan ingatlah ketika dia memperlihatkan mereka kepada kamu sekalian semasa kamu bertemu dengan mereka, sedikit bilangan pada penglihatan mata kamu, dan kamu pula diperlihatkannya sedikit bilangan pada pandangan mata mereka. Orang kafir juga melihat Muhammad dan para sahabat itu sedikit juga bilangan. Sedikit bilangan ketika itu. Maka Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala melakukan sesuatu perkara, maka akan yang telah ditetapkan berlaku. Dan ingatlah segala-gala urusannya kepada Allah. Maka dalam keadaan melihat pasukan musuh itu sedikit, maka para sahabat pun semangat. Apatah lagi mereka duduk dalam lumpur, ada air pun tak kiralah 313 juga akan terus bertempur dengan tentera musuh yang begitu ramai. Lalu dalam keadaan macam itu, mereka meneruskan perjuangan mereka, mereka teruskan perjalanan mereka untuk menghadapi tentera musuh yang hampir 1000 orang tadi untuk berperang. InsyaAllah kita sambung minggu hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alimna ma jahilna.
Allahumma ghidna man nafi'an wa dhukna fahman tayyiba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.